warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imam qurrin muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pada malam ini, kuliah minggu yang pertama, kita sambung bacaan kitab Wisyahul Afrah, yang mana kita berada dalam tajuk yang membicarakan syarat-syarat sah sembahyang. Malam ini kita akan sambung syarat yang seterusnya. Buka muka surat 22. Sebelas baris dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan pula menghadap ain qiblat dengan yakin pada orang yang hampir dengan qiblat dengan dilihatnya atau disentuhnya. Baik, syarat yang seterusnya, syarat sah sembahyang menghadap qiblat. Itu syarat sah. Kalau kita sembahyang tak menghadap qiblat, tidak sah sembahyang kita. Ya, di samping syarat-syarat yang lain, qiblat ni syarat yang utama. Kita sembahyang, kita tak tahu qiblat dari mana, maka sembahyang kita tak sah, walaupun cukup rukun semua. Baik, nah. Dia kata syarat menghadap ain qiblat. Apa dia qiblat? Qiblat itu menghadap ain qiblat, yang dia menghadap struktur bangunan kiblat tu. Menghadap ain maknanya struktur bangunan ataupun dinding bagi Kaabah. Kita menghadap dinding Kaabah. Dinding Kaabah dia ada 4 penahap dia. Dinding Kaabah ni ada 4 sisi lah, kan? Baik. Kita bukan sembah Kaabah lah. Ada orang kata orang Islam lebih kurang yang lain sama lah, dia sembah rumah, bangunan, kan? Ada orang kata macam tu, dia sembah bangunan. Itu bukan kita sembah bangunan, itu qiblat. Qiblat ni maknanya arah kita nak buat ibadat tu. Ya, arah kita nak buat ibadat tu ke mana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
Allah Ta'ala suruh Nabi kita menghadap, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu hadapkan muka kamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah yang ada dalam Masjidil Haram. Jadi Allah Ta'ala suruh menghadap, bukan suruh sembah tak. Kalau ada orang Islam kita, dia kata saya sembah Kaabah, kafir, keluar pada agama Islam. Tak ada seorang pun orang Islam yang lahir, dia sembahyang, dia kata aku sembah Kaabah, tak ada. Sejahir-jahir orang Islam pun dia sembahyang, dia kata dia sembah Allah, tetapi disuruh menghadap ke arah satu tempat supaya apa, orang Islam ni buat ibadat semua sama, yang selaras. Kalau kata tak menghadap kiblat, lagi ada satu puak menghadap ke arah tenggelam matahari, ke arah barat. Satu puak menghadap arah utara, satu puak lagi menghadap arah timur, kan? Jadi berselerak ada dalam masjid. Berselerak kan? Jadi nampak tak elok, nampak tak seragam, nampak tak sekata, kan? Jadi Allah Ta'ala, tu hikmah dia lah, Allah Ta'ala perintah kita supaya menghadap kiblat. Menghadap, bukan sembah, menghadap. Baik nah. Bukan makna Allah Ta'ala duduk dalam Kaabah tak. Tu dia kata Baitullah, rumah Allah. Yang ni rumah yang merupakan yang dimuliakan oleh Allah. Rumah yang dimuliakan oleh Allah. Mana-mana bila disebut disandarkan kepada Allah, dia mulialah. Habibullah, Ibrahimu Khalilullah, Nabi Ibrahim tu kekasih Allah. Disandar kepada Allah maknanya dia orang yang mulia. Allah Ta'ala nak muliakan dia. Begitu juga Baitullah, rumah Allah, Allah Ta'ala nak muliakan rumah tu. Bukan Allah Ta'ala duduk dalam tu. Kita mengaji akidah kan, kita mengaji tauhid, akidah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu dalam ilmu tauhid. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala yang baru. Secara perincian kita dah belajar dalam ilmu tauhid dah. Jadi tak ada timbul soal Tuhan duduk dalam Kaabah ni, atau kita sembah Kaabah, tak ada. Ya. Itu dijelaskan dalam ilmu tauhid. Baik. Menghadap ain kiblat itu dengan yakin. Ini untuk siapa? Untuk orang yang dekat dengan Kaabah. Yang ni orang yang duduk dalam Masjidil Haram, dia nampak Kaabah depan dia. Macam mana kata yakin dia menghadap kiblat? Yang pertama, dia dengan dilihat, dia melihat bangunan Kaabah tu, mana-mana sisi, mana-mana dinding dia. Dia tengok bangunan Kaabah, kan? Jadi dada dia menghadap ke arah Kaabah dengan dia melihat dengan mata kepala. Itu nama dia yakin. Macam mana kita nak yakin kita menghadap kiblat? Kita melihat. Bermakna kita berada di dalam masjid, ya, dan juga dalam masjid pun, masjid luas kan, kita berada di dalam tempat tawaf, kita nampak bangunan Kaabah tu. Tu nama dia menghadap dengan yakin. Ataupun kita sentuh. Kita sentuh. Kalau orang yang buta, dia sentuh. Dia sentuh ni, ni bangunan Kaabah. Kalau orang yang lihat pun dia sentuh. Ya, sentuh dinding Kaabah tu. Untuk mendapatkan keyakinan dalam hati bahawasanya dia telah menghadap betul-betul ke arah Kaabah. Baik nah. Jadi sebab itu kalau kita pergi buat umrah atau haji, tuan-tuan, bila kita masuk dalam Masjidil Haram, sebelum kita melaksanakan ibadah sembahyang, pastikan kita melihat Kaabah. Jangan masuk-masuk Allahu Akbar, bermakna kita telah membuang satu syarat sah sembahyang. Menghadap kiblat dengan yakin. Sebab dia suruh tengok. Pasal apa suruh tengok? Pasal kita dekat dengan Kaabah, nampak. Kita kena tengok dulu, betul ke dada kita menghadap ke arah mana-mana dinding Kaabah, baru kita takbir. Dan dia banyak orang tak peduli. Tu kalau dia duduk di dalam
kawasan tawaf ataupun di dalam kawasan masjid yang dia boleh nampak bangunan Kaabah. Kalau dia duduk di luar kawasan masjid ataupun dalam masjid yang tak nampak bangunan Kaabah, nanti dia ada bahagian kedua pula. Ini untuk orang yang nampak bangunan Kaabah tu. Itu kena pasti tuan-tuan, bila kita pergi buat umrah haji, bila masuk tengok dulu. Jangan tengok orang. Jangan tengok orang di depan kita ataupun orang di tepi kita, kiri kanan. Tengok kawan tu mengadap itu, kita pun mengadap dah. Rupa-rupanya dia mengadap tersasar daripada arah Kaabah. Tersasar daripada dinding Kaabah. Pengalaman saya di Mekah dulu, saya duduk di Mekah dulu. Tengok bila kita masuk dalam masjid, dia agak jauh daripada bangunan Kaabah lah, tapi nampak lagi. Bila kita masuk, ada satu sah tu, dia ada dia punya garisan dia dah, garisan sah. Tapi garisan sah belum boleh membuktikan kita menghadap kiblat. Kerana garisan sah tu dia melengkung, tapi lengkungan dia kita tak nampak pasal terlalu besar. Ya. Jadi ada orang dia tengok tu, dia terus takbir sebab dia nampak Kaabah tu. Ada jemaah yang sembahyang tu, tengok ada orang Arab, beberapa jemaah orang Arab ni masuk dalam masjid, kita nak ikut dah, tapi parti tengok dulu, tengok dia sembahyang arah lain, terkeluar daripada dinding Kaabah. Nasib baik tak ikut. Kadang-kadang lain tak nampak orang ramai, ya. Jadi dia pergi mengadap agak-agak dia ya. Maka bila kita berada dalam masjid, kita nampak Kaabah, tapi kita tak selaraskan dada kita dengan dinding tu. Dada kita terkeluar daripada arah kiblat. Ya, sembahyang kita tak sah. Ya, tu kena ambil perhatian. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata dan dengan zan pada orang yang jauh, yang ada dinding antaranya dan antara kiblat. Yang keduanya, kalau seseorang itu berada jauh daripada Kaabah, macam kita duduk di Malaysia ni. Kita duduk di Malaysia kan, ataupun mungkin kita duduk, kita berada di dalam kawasan Mekah, kita pergi buat haji umrah, tetapi kita berada di luar masjid, kita sembahyang di luar masjid, kita tak boleh masuk, orang ramai dah. Ataupun mungkin kita berada di dalam kawasan masjid, tapi yang dihalang dengan dinding, tak nampak Kaabah, ya. Okey, untuk masalah ni sudah cukup kita menghadap kiblat dengan zan. Zan ni makna sangkaan yang kuat. Dia tak sampai yakin. Sebab apa tak sampai yakin? Pasal kita tak nampak dengan mata, tak boleh sentuh dengan tangan, sebab jauh, atau terhalang dengan dinding ataupun sesuatu. Baik, jadi dalam masalah orang yang jauh daripada Kaabah, ataupun ada penghalang, dia tak nampak Kaabah tu, maka sudah cukup dengan zan, sangkaan yang kuat. Tetapi sangkaan yang kuat itu mesti ada dalil dia. Dia biasa dah, kita agak-agak ni tak ada dalil. Agak-agak kod mana kiblat kod ni, kod itu kod, dia tidak ada bukti. Tidak ada bukti menyokong agak-agak dia tadi ni. Tak ada bukti. Sebab tu dia kata kod saja tu dia sendiri tak pasti. Maka menghadap kiblat dengan kod ni, dengan agak-agak, tanpa ada bukti yang menyokong sangkaan kita tu, tidak sah. Ya. Sebab tu bila kata zan ni, macam mana bila kata zan, kita rasa ke? Tak. Zan ni dia terjadi apabila kita mencari
petanda-petanda atau bukti-bukti yang menunjukkan itu arah kiblat. Payah no? Ni ya. Nanti dia akan perincikan. Baik. Maka tiada memada menghadap pihak kiblat atas qaul yang muktamadnya. Apa maksudnya? Tidak memada menghadapkan pihak kiblat atas qaul yang muktamad. Pihak ni makna arah dia. Tadi kita sebut menghadap kiblat. Yang ni menghadap arah dia, kedudukan kiblat. Arah tu makna pihak atau kedudukan kiblat. Kiblat ni duduk belah mana? Contohnya, kita duduk di Malaysia, kiblat ni duduk belah mana? Kiblat duduk belah mana? Kaabah tu duduk belah mana? Kita duduk di Malaysia, Kaabah duduk belah mana? Ni kita dah mengaji sekolah lama dah, kan? Mengaji geografi lagi, peta dunia macam-macam tu, tak boleh guna tu, sayang. Ilmu tak memberi manfaat. Betul tak? Kita duk belajar tu apa nama, negara-negara dalam dunia kan. Kita duk tang mana, negara Amerika duk kat mana. Lepas tu kalau tanya Amerika duk tang mana, di atas pada Siam. Elok. Elok atas pada Siam. Indonesia duk sebelah Jepun. Payah. Nampak dah? Kita mengaji kan? Benua. Kita mengaji apa nama? Hemisfera utara selatan. Kan? Kita mengaji benua Asia, benua Eropah, benua Amerika, duduk tang mana? Kutub utara, kutub selatan. Kita mengaji juga hak asas dia utara, selatan, timur, barat. Kan? Timur laut, timur barat daya, barat laut, tenggara, kan? Tu semua dia panggil arah. Kan mengaji sekolah dulu kan. Allah, sekolah rendah ya tu. Mudah-mudah. Jadi kiblat tu duduk belah mana? Kena tahu kita duduk tang mana. Kita Malaysia ni duduk kat mana? Kita duduk Asia Tenggara, ada kata, kan? Tang mana Asia Tenggara? Kan? Tang mana Asia Tenggara? Payah nak abang. Kan? Kita mengaji dulu apa, peta dunia, kita mengaji apa, bumi kan. Jadi kita ni duduk belah mana? Dia bagilah duduk benua Asia. Dah tak apalah benua Asia kan. Kemudian kita duduk belah mana? Utara ke selatan ke? Itu semua guna untuk mencari, mengetahui arah kiblat kita. Kan? Kita ni duduk sebelah barat ataupun timur Saudi nah, ataupun kita panggil Mekah, barat ke timur. Kena tahu kita duduk belah utara ke selatan ke. Kan, kena tahu tu dulu. Kita duduk tang mana? Kita duduk dengan Mekah ni, kita duduk di selatan Mekah, kan? Kemudian kalau tengok belah matahari naik dengan matahari tenggelam tu, timur ataupun barat, kita duduk belah mana? Belah barat ke timur? Kita duduk sebelah timur Mekah. Makna dia apa? Maknanya Mekah ini yang terdapat di dalam dia Kaabah berada di sebelah mana? Belah utara kita. Kemudian dia sengit pi ke arah apa nama? Barat. Orang panggil apa? Dia sengit. Ni bahasa kampung betul-betul ni. Mengaji geografi cara kampung.
Dia naik kok belah tu apa nama, belah utara, kan, belah Hiliang. Kemudian dia sengit arah apa nama ni, matahari naik. Kau tak faham barat timur, kena buat cara macam tu pula. Dia naik ke Hiliang sikit. Hiliang, entah Hiliang kan, naik Hiliang. Lepas tu dia pi ke apa nama, dia duduk dengan Mekah duduk Hiliang kita lah. Mekah duduk Hiliang kita. Kemudian Mekah tu dia belah Hiliang, kita ni jadi ulu balik. Kemudian dia sengit pi ke apa, matahari naik. Kan? Payah juga. Tu bahasa orang tutur lama sangat, tu nak pakainya dah. Kan? Dia berada di sebelah utara kita dan juga sebelah barat kita, barat kita. Ya? Ke arah barat. Kita panggil apa? Barat laut. Kan? Jadi makna Mekah ni berada sebelah barat laut. Kita tak tahu belah barat laut ni, ataupun Mekah berada sebelah utara, ataupun Mekah berada sebelah barat. Macam kita duk faham lah ni, kalau nak tahu kiblat tengok matahari tenggelam, barat lah tu. Kan? Nak cari kiblat tak mana, cari matahari tenggelam belah mana? Belah ni. Kita ada tu lah. Itu orang panggil, betul tak? Kita tak tahu kiblat. Kita tak tahu kiblat tentang mana, tengok matahari kat mana. Matahari tu, matahari tenggelam kat tu, nampak. Kita tengok, kita menghadap matahari. Betul? Kita menghadap matahari. Pasal apa? Mekah ni duduk belah matahari tenggelam. Ya? Belah barat. Jadi kita harap menghadap ke arah matahari tenggelam. Itulah kiblat kita. Itu orang panggil apa? Kita menghadap pihak kiblat. Arah mata angin kiblat tu dipanggil arah mata angin. Kan? Tahu mata angin ni utara, selatan, timur, barat, barat laut, barat daya, tenggara, timur laut tu dia panggil mata angin. Orang Melayu kita tambah lagi macam-macam lagi ada. Itu hak asas. Ya. Dia panggil mata angin kan tu. Mata angin lah. Di dalam kitab ni dia panggil pihak ataupun arah. Mana arah kedudukan kiblat berbanding dengan kita. Baik. Boleh dah? Tidak memadai dia kata. Tak sah. Ya, kalau kita menghadap matahari naik, hukum dia tak sah. Ya, tak sah. Kerana matahari ini dia berubah-ubah. Ya, matahari dia berubah. Dia berubah kedudukan dia. Setiap sepanjang tahun tu dia berubah 24 darjah, kemudian dia patah balik, berubah 24 darjah, patah balik. Jadi tak boleh pakai. Kita kata matahari naik, kan? Hanya kita boleh menghadap matahari 2 kali dalam setahun, kan? Yang tu dikira bayang-bayang Kaabah tu, bayang-bayang kita tu, bayang-bayang objek yang ada di negara kita bertepatan dengan Kaabah 2 kali setahun tu lah. Nak cari macam mana? Lagi payah tu. Jadi tak tepat kalau kita menghadap matahari tenggelam tak. Kalau ikut tidak sah, ya. Kerana kita menghadap, kerana Kaabah dia tak duduk belah barat betul-betul matahari tenggelam. Dia duduk sebelah barat laut, ya. Dia punya kedudukan dia 291 darjah sehingga ke 292 darjah, tengok pada tempat lah. Itu secara puratanya 291.5 darjah ke arah utara. Dan faham lah saya abang ni, 290 darjah. Kalau tuan-tuan buka kompas, beli kompas tu hak askar duk pakai tu, dia punya nilai dia 291. Sini mungkin 291.5 macam tu lah, ya. Itu arah kiblat yang betul. Kalau kita menghadap barat lari banyak,
macam tu. Barat belah ni dia macam tu. Barat belah ni dia macam ni. Dia arah ni. Kita menghadap sini tak kena. Tapi kita menghadap arah dan kedudukan Kaabah. Mengikut pendapat dalam mazhab mu'tamad, dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah kita menghadap ke arah mata angin dia tu. Tak sah. Ya. Jadi orang duk petua menghadap matahari naik kan. Dia beli rumah ataupun sewa rumah nak semayang, dia tengok nak semayang arah mana, tengok matahari naik. Matahari tenggelam lah. Tengok matahari tenggelam mana, ni matahari tenggelam kau ni, dia tunggu petang sikit. Matahari nampak ke tu, tengok bayang pun pi arah kau ni, kita menghadap ke tu lah. Menghadap ke matahari tenggelam. Boh lah. Kan? Kiblat tang tu. Itu tidak tepat. Ya, kita menghadap ke arah pihak kiblat ataupun arah dia bukan kepada kiblat tu sendiri. Ya. Itu yang dia bagi tahu di sini, tidak memada, tidak sah lah menghadap kiblat ke arah tu. Di atas pendapat yang mu'tamad. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab dia pun ni senang. Ya. Kalau dia tahu belah mana kedudukan Kaabah, barat ke, utara ke, selatan ke, menghadap arah tu ya. Tak kena fikir Kaabah dah. Ya. Baik. Begitu juga ada pendapat dalam mazhab kita Syafi'i pun ada, tapi bukan mu'tamad, seperti Al-Imam Ghazali dan Imam Al-Azra'i, ya. Mereka mengatakan sahnya ataupun pendapat qaul qadim bagi mazhab Syafi'i, menghadap arah kiblat itu sah, ya, tapi tidak mu'tamad dalam mazhab kita. Baik. Okey dah. Jadi kesimpulan dia, menghadap kiblat ni dua cara. Yang pertama, secara yakin kalau kita nampak Kaabah. Yang kedua, secara zon, menghadap kiblatnya bukan arah dia dah. Ya, secara zon, kalau kita tak nampak Kaabah seperti kita duduk di Malaysia ni. Okey dah. Baik. Maka disyaratkan menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badannya. Syarat nak menghadap kiblat, badan dia, yakni dada dia ni. Bila sebut badan, mana dia tumpu fokus pada dada kita, bukan muka kita. Ya. Dada kita tu, bila dada ni satu badan lah. Boleh tak kalau kata dada ni tak menghadap, dada menghadap kiblat kan, tapi badan kita boleh boleh beralih daripada arah kiblat, daripada kiblat tu. Ni dada kita, kemudian kita punya paha punggung kita boleh kalih ke sana, boleh tak? Yang tu dipanggil pinggang patah. Pinggang patah lah, boleh lah nak kepak kan. Jadi maknanya bila dada tuan-tuan menghadap ke arah kepada kiblat, ya, menghadap kepada kiblat tu makna seluruh badan tu menghadap kiblat lah, kecuali muka ni pasal kita ada sendi pada leher kita ni, boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau Allah Ta'ala buat kita ni di sini ni tak ada dia ball joint dia kan, nak tengok kiri kanan, bila orang panggil Assalamualaikum, Abang Mat kan, pusing satu badan. Macam kita tidur kan, salah bantai kan, nak kepak tak boleh, Assalamualaikum, kita pun pusing satu badan. Tengoklah kan, awak pusing kena badan, salah bantai malam ni tak? Kan, betul tak? Jadi makna menghadap dada kita, bila dada kita menghadap kiblat, tu dikira ni lah keseluruhan tubuh kita menghadap kiblat. Baik. Jadi syarat dia kena menghadap, dada kita tu menghadap tepat kepada dinding Kaabah, mana-mana bahagian dinding Kaabah, mana-mana penjuru dan sisi dia, mana-mana penahap kita panggil kan. Tak kira lah.
Sebelah mana? Asalkan dada kita tu menghadap dinding dia, ya, pada keseluruhan badan. Adapun muka ni sunat kita menghadap kiblat. Tak ada orang sembahyang macam ni, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada lah. Tak ada orang sembahyang dada menghadap kiblat, muka tak menghadap kiblat. Kalau sembahyang macam tu boleh tak? Boleh, kan? Contohlah dia kepala dia terkepak, nak pergi ke depan tak boleh, kan? Ni tidur malam tu jatuh katil terkepak kepala, contoh, kan? Jadi kena buh tu duduk macam tu, boleh tak sembahyang tu? Allahu Akbar boleh, tapi dada kena menghadap kiblat. Muka tak menghadap tak apa, pasal dia sakit. Kalau dia kalih main sini sakit, kan? Boleh sembahyang tu. Cuma muka ini makruh kalau muka tidak menghadap kiblat, tu ya. Muka sunat menghadap kiblat, yang wajib menghadap kiblat dada kita. Baik. Maka jika keluar daripada berbetulannya, jika dengan setengah badannya sekalipun, tiada sah sembahyangnya. Kalau kita duduk di dalam Masjidil Haram, kita menghadap Kaabah, kan? Pastikan keseluruhan tubuh badan kita ni, makna dada kita, ya. Kalau seluruh badan, makna keseluruhan dada kita tu menghadap ke arah Kaabah. Bila dada menghadap ke arah Kaabah ni, sekali dengan badan lah, ya, sekali dengan badan. Baik, kalau kata separuh daripada badan kita saja hanya bertentangan dengan bangunan Kaabah, separuh lagi terkeluar, ya, separuh lah. Sebelah ni menghadap betul dinding, hal ni terkeluar. Selalu dia jadi orang yang duduk di sisi ataupun di penjuru Kaabah tu, penjuru Kaabah tang tu, kan, tang L dia tu. Jadi bila dia menghadap tak betul, maka dada dia tu sebahagian masuk menghadap ke arah Kaabah, sebahagian lagi terkeluar. Bila sebahagian lagi terkeluar, setengah saja daripada badan dia menghadap dinding Kaabah, tidak sah sembahyang dia, ya, dia mau semua. Baik. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat cuma di sini dia tak bagi tahu nah. Menghadap kiblat kalau kita tak nampak Kaabah di depan kita, kan? Jadi kita menghadap secara zan. Jadi sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat tu terjadi apabila ada alamat ataupun bukti yang menyokong sangkaan kita. Alamat ataupun bukti yang menyokong sangkaan kita tu. Bukan kita kata kod ni kod. Kod tak boleh. Ya. Baik. Jadi contoh dia macam mana? Kalau kita duduk depan Kaabah tak apa. Contoh ni macam kita duduk di Malaysia ni. Dia panggil apa? Bila kita nak menghadap kiblat secara zan, kita tak nampak bangunan Kaabah, dipanggil ijtihad. Ijtihad ni bermaksud kita berusaha bersungguh-sungguh mencari petunjuk-petunjuk ataupun tanda-tanda yang menyokong bahawasanya arah ini menuju kepada kiblat, ataupun arah ni ke menuju kepada kiblat. Apa bukti dan tanda supaya menghasilkan sangkaan yang kuat pada diri kita dengan bukti dan tanda tu. Tu nama dia ijtihad. Kena bersungguh-sungguh, ya. Jadi kalau kita kata rasanya sini kod tu bukan ijtihad nama, bukan bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh ni macam ni lah. Nak periksa dah ni, kan, lagi seminggu 2 minggu nak periksa, kita pun bersungguh-sungguh belajar. Jadi kalau kata yang tak sungguh-sungguh macam mana? Yang ni soalan ni keluar kod.
Budak kata ni keluar kod tak payah belajar ni tahu dah kod ni. Kod boleh ketah. Kod kena ketah semua lah. Ni kan bila kita belajar tu kita bersungguh-sungguh lah nak periksa. Kita tak kod dah. Dia kata soalan ni kod keluar. Soalan ni kod. Tahu mana? Dia kena semua, kena bersungguh-sungguh, mana kena belajar semua. Kena buat latihan semua. Dia tak boleh kod-kod tu. Lagi tak keluar tu. Kan? Depa kata tahun ni keluar soalan ni. Depa mana kata? Depa ada dalam tu. Kan? Orang dalam kan. Ni orang dalam ada pun belum tentu keluar. Kerana kita ada bank soalan. Bank soalan tu kita buat banyak. Kemudian disimpan. Kalau bukan kata buat soalan tahun lepas, guna tahun ni tak. Ya, kadang soalan 2-3 tahun lepas yang telah disimpan di sebagai bank dia. Bank ni kita simpan duit kan. Bank juga kita simpan soalan yang macam-macam. Format set soalan. Dia bukan seorang buat. Buat soalan ni keluar, kalau bocor ada last minute kawan pun pandai lah kan, pegawai tu kita nak keluar soalan ni, kawan hak seorang lagi kata nak bocor dah soalan aku buat ni kan, last masa keluar dia pun habaq kan, beritahu kat dia beradik kata soalan ni keluar kan, tiba-tiba keluar soalan lain, kawan tu duk pegang tu fail. Pasal apa? Pasal pegawai anu tahu dah kata dia ni mesti tak percaya ni, mesti bagi tahu nya kita keluar soalan hak lain. Hak tahun 2-3 tahun lepas tu hak jadi bank tak guna. Kan? Tak guna lagi duduk dalam bank. Guna tu kena getah semua. Dia suruh bersungguh-sungguh. Ya. Dia suruh bersungguh-sungguh. Jadi pun samalah kita kena bersungguh-sungguh cari kiblat. Ni kalau agak-agak tak sah sembahyang kita. Payah tuan-tuan. Kan? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kan? Perintahkanlah wahai Muhammad, ahli keluarga kamu melaksanakan ibadah sembahyang wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan ibadah sembahyang. Tu disuruh bersabar. Maknanya ibadah sembahyang ni satu benda yang berat, yang susah nak dicapai ya, kerana banyak peraturan dan syarat yang kita kena tunaikan. Kiblat ni kan. Baik. Jadi salah satu cara kita nak tahu arah kiblat ya, nak tahu kiblat kita secara zon, kita menggunakan kompas. Kan? Kita menggunakan kompas. Kompas kemudian kita tahu dia punya bearing dia. Dia punya itulah nilai dia ya. Kita tahu nilai dia. Nilai dia 290, tengok tempat tak sama lah, kuliah ni 291.5 lebih kurang ya. Tak apa dah mengenai cara zon tu. Kalau nak tepat tu kena beli alat tu pula, payah beribu-ribu ringgit pula tu. Tak, alat macam robot tu dia setting dengan satelit sana tu, betul sebiji kena, payah tu. Pakai dak semayang dah kalau macam tu kan. Tak payah tu, susah ya. Beli kompas tu, jangan beli kompas RM5. Kompas budak-budak tak boleh, beli yang elok kan. Jangan pakai handphone. Handphone tak tepat. Software kerana handphone tidak direka cipta kompas dia untuk seperti kompas asli ni tak. Dia hanya pengatur cara saja dalam tu software. Kan? Tak boleh tepat. Ya. Adalah yang setengah-setengah pengatur cara yang tepat, tapi tak boleh diyakini. Kecuali kita kena sokong dengan kompas pula. Cari kompas, kena nak pakai software tu pun boleh. Selalu kita guna yang paling setakat ni yang terbaiknya kita guna Google Earth nya tu. Untuk kiblat finder menggunakan Google Earth. Yang tu dia tak guna kompas ya. Dia tak guna kompas. Yang dia keluar kompas duk pusing tu saya percaya. Kita nak mengadang ni dia ada mana hala tu. Kita tak percaya tu, tak boleh. Itu tak boleh pakai lah. Jangan guna software dalam handphone tu, bukan semua. Kiblat finder antara yang
boleh digunakan dan boleh dipercayai. Kerana software dia tu menggunakan Google Earth, ya. Dia terus mengadap, dia punya pengatur cara dia tu, dia proses mengadap terus kepada Kaabah. Jangan guna kompas elektronik ada mesin dalam tu, aku tak percaya tu, kan. Lagi tengok tray tu dia, kita kena mengadap sini, suruh mengadap sana, kan. Dia software lah, dia tak ada satu ni, dia cuma pengiraan dalam tu ya. Dia bukan ada magnet yang mengadap ke arah utara, tak ada. Macam kompas yang kita guna kebiasaan ni, kompas tradisional ni, ya. Yang kita duk guna tu, skor duk guna tu lah. Yang tu dia memang mengadap ke arah utara, dia punya mata kompas dia tu dah dia reka cipta macam tu. Handphone tak ada mata kompas arah utara, tak ada. Dia pakai menggunakan tu cara, ya. Baik. Itu satu cara untuk kita ijtihad ke arah kiblat. Kemudian kita tengok mihrab. Mihrab ni, mihrab masjid, mihrab surau, kan. Kemudian kita menggunakan matahari. Ni kan, bayang matahari boleh, tapi susah bayang matahari ni. Dia ada software dia juga, kan. Tapi itu tuan-tuan perlu kemahiran untuk mengetahui nilai bayang matahari yang menghadap kepada kiblat pada jam berapa tu, kena tahu pula, kan. Dia ada software dia, boleh. Satu cara, beberapa cara nah. Nanti saya akan bincangkan malam esok insya-Allah cara-cara ijtihad, ya, cara-cara mencari kiblat secara zon ni, secara ijtihad ni, ya. Sebelum kita masuk membicarakan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kiblat ni, insya-Allah kita akan kongsikan malam esok dah. Baiklah, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada malam esok, sekiranya ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, insyaAllah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.